Malam ini kita nak mengulas dalam mukadimah saya ni kenyataan yang dikeluarkan oleh Mukhlis Mahathir. Mukhlis Mahathir mengatakan bahawa bapanya seorang reformis. Tuan-tuan, seorang yang melakukan perubahan, reformis, islah. Itu maksud reformis, perubahan. Adakah benar bahawa Tun Dr. Mahathir adalah seorang reformis? Betul tuan-tuan. Memang Tun Dr. Mahathir adalah seorang reformis. Kalau kita tengok Perdana Menteri sebelum ini, tidak pernah ada pun Perdana Menteri yang menyalahgunakan kuasa untuk mengayakan anak-anaknya. Maka kalau dikatakan bahawa Tun Dr. Mahathir adalah seorang reformis yang berjaya mengangkat keempat-empat orang anaknya menjadi billionaire, maka memang betul lah tuan-tuan, seperti mana yang diperkatakan oleh Mukhlis Mahathir. Memang anak-anak mereka, anak-anak Mahathir semuanya berdedikasi. Bukan berdedikasi, tapi daddy dia banyak kasih tuan-tuan. Itu sebab memang bapa dia seorang reformis. Tak ada pun orang lain yang mengayakan anak dia. Paling kuat pun anak-anak Perdana Menteri ni, habis kuat pun jadi jutawan. Tetapi anak-anak Tun Dr. Mahathir seorang pun tak merasa jadi jutawan tuan-tuan. Semua jadi billionaire. Itu kalau nak dikira dari segi kemampuan Mahathir melakukan perubahan yang drastik kepada kehidupan anak-anak dia. Dalam masa yang sama juga, beliau adalah seorang reformis dalam mengayakan kroni-kroni dia. Itu sebab pada tahun 1998, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah mula menegur Tun Dr. Mahathir dengan apa yang dipanggil sebagai KKN, kronisme, nepotisme dan korupsi, tuan-tuan. KKN. Ini satu istilah yang cukup popular di Indonesia, yang pada ketika itu ditujukan kepada Suharto, Allahyarham Suharto. Namun di Malaysia ini yang mengamalkan KKN, yang mengamalkan korupsi, nepotisme dan kronisme adalah Tun Dr. Mahathir. Kita tahu macam mana dia mengayakan kawan-kawan rapat dia, daripada Ananda Krishnan, Tan Sri Arumugam, Vincent Tan, siapa lagi? Ting Pak King, macam-macam lagi tuan-tuan, nama-nama yang tidak asing daripada dunia korporat. Dan dalam masa yang sama juga, kalau nak dikira dari segi perubahan yang dibawa kepada sistem pentadbiran negara ini, Tun Dr. Mahathir juga menyumbang jasa yang cukup besar tuan-tuan dalam menjadikan kerajaan sebagai sebuah pemerintahan kuku besi. Tak pernah tuan-tuan, zaman Perdana Menteri sebelumnya, walaupun ketika berlakunya darurat dulu diwujudkan, bila kita negara berhadapan dengan ancaman komunis, kita wujudkan Akta Keselamatan Dalam Negeri, ISA, di mana orang boleh ditahan sesuka hati mengikut. Itu sebab nama ISA dipanggil Ikut Suka Hati Aku. Tuan-tuan, Mahathir menggunakan ISA ke atas semua musuh-musuh politik dia, menahan individu-individu yang menentangnya tanpa bicara selama tempoh 60 hari di bawah Seksyen 73 dalam kurungan 1 Akta Keselamatan Dalam Negeri. Dan kemudian jika mereka ini diputuskan untuk dihantar, untuk ditahan lagi 2 tahun di bawah Seksyen 8 Akta Keselamatan Dalam Negeri, maka tuan-tuan, musuh politik itu akan disenyap dan ditutup mulutnya tuan-tuan. Ini tak pernah berlaku zaman Tunku Abdul Rahman. Ini juga tak pernah berlaku zaman Tun Razak tuan-tuan. Biasa zaman Tun Razak pun hanya komunis yang disumbatkan ke dalam ISA, tetapi zaman Mahathir musuh-musuh politik disumbatkan dalam ISA. Saya secara peribadi merasa 2 kali duduk ISA ni. Kali pertama tahun 1998,
Ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Ahmad Zahid, Zamri Kadir, siapa lagi, Asmaun, ramai jugalah tuan-tuan yang ditahan di bawah SA pada tahun 1998. Selepas Datuk Zahid keluar dibebaskan, saya pula ditahan kerana saya mengepalai demonstrasi di hadapan Istana Negara pada tahun 1998. Kemudian tahun 2001 sampai 2003, 2 tahun 2 bulan pula saya kena ISA kali kedua. Dan zaman Mahathir juga tuan-tuan, reformis. Reformis bak kata Mukris ni, reformis Mahathir ini juga telah menggunakan AUKU, Akta Universiti dan Kolej, dengan sehabis baik untuk mengekang gerakan mahasiswa. Cuma zaman Datuk Seri Najib, beliau telah membebaskan mahasiswa yang sebelum ini tidak boleh melibatkan diri dalam politik, dah boleh melibatkan diri dalam politik. Zaman Datuk Seri Najib, kalau sebelum ini ISA digunakan untuk menguatkan cengkaman pemerintah, cengkaman Perdana Menteri, maka Datuk Seri Najib bila mengambil alih kuasa, perkara pertama yang dia buat ialah dengan membebaskan tahanan ISA dan menghapuskan ISA, tuan-tuan. Kalau kita lihat zaman pemerintahan Mahathir Mohamad, antara reform yang telah dia buat ialah dengan menutup semua sekali peluang untuk media menabur cerita-cerita yang tidak baik terhadap kerajaan. Kalau dulu kita masih ingat lagi, ada surat khabar Roket, ada surat khabar Harakah, ada Suara Keadilan. Zaman Mahathir, tuan-tuan, kalau silap sikit cakap, silap sikit tulis, maka akhbar-akhbar ini akan digantung 6 bulan, 3 bulan, dan hanya boleh dijual kepada ahli-ahli, tak boleh dijual di kedai-kedai surat khabar macam zaman Datuk Seri Najib. Tak boleh, tuan-tuan. Ini antara reform yang dibawa oleh Tun Dr. Mahathir. Dan kita lihat juga antara reform yang hebat yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir. Tak pernah ada anak-anak Perdana Menteri lain dia akan bina sesuatu yang menguntungkan anak-anaknya. Contohnya, demi menunjukkan kasih sayang cinta abadi antara Mahathir dengan Siti Hasmah, maka dibina huruf H huruf H yang paling besar, tuan-tuan, yang menjadi menara berkembar tertinggi di dunia, khusus untuk melambangkan cinta beliau kepada H Hasmah. Dan kontraktor yang menguruskannya juga orang yang cukup rapat dengan Siti Hasmah. Satu daripada Korea, satu daripada Jepun, tuan-tuan. Demi menjaga anak kesayangan beliau, Mohzani Mahathir, yang baru-baru ini membuat apa dipanggil, yang baru-baru ini bila Datuk Arman Azhar berlanggar, dia telah hadir, Mohzani Mahathir, demi rasa sayang beliau kepada anak beliau Mohzani Mahathir ni, tuan-tuan. Maka Mahathir telah membenakan Sepang Circuit Formula 1 bagi membolehkan anak dia yang mempunyai cita rasa terhadap kenderaan ataupun kereta berkuasa tinggi diwujudkan Formula 1, dan dia angkat anak dia menjadi pengurusi Sepang Circuit Formula 1. Ini adalah satu reform yang tak pernah dibuat oleh Perdana Menteri sebelumnya. Dan antara reform yang terbaik yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir, yang tak pernah dibuat oleh mana-mana manusia dalam dunia ini, ialah bila mana Tun Mahathir, tuan-tuan, pada usia 93 tahun, betul, 93, pada usia 93 tahun, telah menjadi seorang Perdana Menteri tertua dalam sejarah dan menjadi Perdana Menteri buat kali kedua. Mana ada orang buat reform macam ni, tuan-tuan? Ada. Tidak ada, tuan-tuan. Tetapi itu belum penamatnya. Untuk mencipta rekod sebagai Perdana Menteri
yang berjaya menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Hari ini Tun Dr. Mahathir sedang menyusul langkah, dan hari semalam kenyataannya dikeluarkan oleh Tun Dr. Mahathir, reformis hebat seperti mana yang diperkatakan oleh Mukris Mahathir ini. Tun Mahathir kata sekiranya tidak ada orang lain yang boleh menggalas tanggungjawab sebagai Perdana Menteri, beliau bersedia untuk menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Aduh, kena balik. Saya rasa tuan-tuan, dalam banyak-banyak Perdana Menteri yang paling lucu, Perdana Menteri yang paling banyak membuat lawak antarabangsa ni tuan-tuan, ialah Tun Dr. Mahathir. Tak pernah orang ada perasaan yang luar biasa. Ketika zaman dia orang merasa dizalimi, ketika zaman dia orang yang berhimpun dipukul dengan dahsyat sekali, dilontar dengan gas pemedih mata yang diimport daripada Israel. Saudara, ini hanya berlaku zaman Tun Dr. Mahathir. Tak pernah berlaku zaman-zaman dulu tuan-tuan. Saudara, dipukul orang-orang rakyat-rakyat yang berhimpun menentang beliau. Dan tak pernah juga saudara seorang timbalan Perdana Menteri dipenjarakan, dan seorang Perdana Menteri pun boleh dipenjarakan. Semuanya saudara angkara manusia reformis bernama Mahathir. Nampak tak? Banyak kan perubahan-perubahan yang dia tak sedar bila dia dah mula memasukkan timbalan Perdana Menteri sebagai banduan. Dia dah mula meletak Perdana Menteri sebagai banduan. Jangan lupa peluang dia atau anak-anak dia untuk jadi banduan pun masih terbentang luas. Yang ini mungkin dia lupa tuan-tuan. Itu sebab kadang-kadang bila dia berlaku zalim saudara, dia tak perasan bahawa karma tu mungkin datang, dan silat hari bulan boleh datang balik kena pada batang hidung dia. Jadi apa lagi reform-reform yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir? Kalau kita lihat antara reform yang paling hebat ialah kemampuan dia meletakkan Eric Chia untuk menyelamatkan pewajah steel. Habis selamat tuan-tuan. Dan antara reform yang dia buat ialah berhubung dengan penglibatan Bank Negara Malaysia dalam forex yang menyebabkan negara kehilangan 31.5 bilion ringgit. Ada yang mengatakan 33 bilion ringgit. Ini antara reform yang dia buat.